Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pendidikan Islam kita hari ini ialah Rukhsah Anugerah Allah. Konsep rukhsah dalam syariat Islam. Maksud rukhsah dari segi bahasa bermaksud mudah dan ringan. Dari segi istilah, keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Mukallaf bermaksud orang yang Allah Taala bertanggungjawabkan, iaitu orang yang telah berakal dan juga baligh, orang yang telah mencapai umur. Contoh rukhsah: solat ketika sakit yang diberikan kepada pesakit yang tidak berkemampuan melaksanakan solat seperti biasa. Apabila sakitnya sembuh, maka hukum asal solat kekal seperti biasa. Hikmah rukhsah. Pertama, umat Islam dapat melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan. Dua, melaksanakan ibadah mengikut kemampuan masing-masing. Tiga, merasai kasih sayang Allah dan Islam sebagai agama yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak membebankan. Empat, mempelajari kaedah membuat keputusan berdasarkan keutamaan seperti solat secara jamak, qasar dan solat ketika musafir. Sekarang mari sama-sama kita mempelajari tajuk dalam unit 1 iaitu menyapu balutan. Maksud menyapu balutan ialah menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadah seperti solat dilaksanakan. Tujuan perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Hukum menyapu balutan. Wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Dalil menyapu balutan. Menyapu balutan dibenarkan oleh syarak bagi menjaga maslahat diri manusia ketika kesusahan. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Dia bermimpi bersetubuh lalu mandi wajib. Perbuatan tersebut menyebabkannya meninggal dunia. Apabila mendengar kejadian ini, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Maksudnya, sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalik luka dengan kain perca. Kemudian dia menyapu air atasnya iaitu balutan dan mandi keseluruhan badannya iaitu mandi wajib. Berikut merupakan beberapa keping gambar contoh balutan yang mungkin dialami oleh seseorang. Seterusnya, marilah sama-sama kita pelajari kaedah dan cara untuk mengendalikan anggota wuduk yang tidak berbalut dan tidak boleh terkena air bagi membolehkan seseorang menunaikan ibadah. Bagaimana cara mengendalikan sebahagian kecil anggota wuduk yang tidak boleh terkena air? Pertama, berwuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, sapu air ke atas luka itu. Jika luka itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Seterusnya, cara mengendalikan sebahagian besar anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Jika sebahagian besar anggota wuduk seperti tangan, kepala dan kaki
tidak boleh dikenakan air, pesakit perlu bertayamum dan menunaikan solat. Solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Bagaimana pula jika seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air? Caranya, mengangkat hadas dengan tayamum. Jika pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas dan solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Berikut merupakan cara mengendalikan anggota wuduk berbalut dan tidak boleh terkena air. Pertama, berwuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, sapu air ke atas balutan itu. Jika balutan itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Tunaikan solat dan solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Ikuti panduan rukhsah berikut.